Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiy al-karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, ja'atni miskinah tahmilu banataini laha fa at'amtuha thalatha tamarat fa a'tat kulla wahidatin minhuma tamrah wa rafa'at ila fiha tamratan lita'kulaha fastat'amatha ibnataha fashaqqat at-tamrah allati kanat turidu an ta'kula bainahuma fa'ajabani sya'nuha fadhakartu alladhi صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, menceritakan, kata Sayyidatina Aisyah, telah datang kepada aku pada satu hari satu orang perempuan miskin. Sayyidatina Aisyah kata, satu hari satu perempuan miskin sudah mai jumpa dia. Tahmilu banataini laha, perempuan ni dukung dua anak perempuan. Perempuan yang mai jumpa Sayyidatina Aisyah ni, perempuan ni dukung dua orang anak. Dua-dua anak tu anak perempuan. Fa at'amtuha thalatha tamarat. Aisyah kata, aku pun bagilah kepada perempuan miskin ni 3 biji buah kurma. Satu perempuan miskin mai rumah dia, mai pula dalam keadaan dukung anak kecil 2 orang. Dia pun kesian. Dia tengok di rumah dia ada buah kurma 3 biji. Ada pun 3 biji saja. Maka dia bagi 3 biji kepada perempuan ni. Fa'a'tat kulla wahidatin minhuma tamrah. Maka perempuan ni bila dapat 3 biji kurma yang Aisyah bagi ke dia ni, sebiji dia bagi ke anak hak perempuan ni, sebiji bagi hak anak perempuan satu tinggal kat dia. Wa rafa'at ila fiha tamratan lita'kulaha. Hak sebiji kat dia tu dia angkat nak buah di mulut dah. Hak sebiji bagi ke anak dah, hak sebiji bagi ke anak seorang lagi, ada pun sebiji lagi. Hak sebiji tu angkat nak mai ke mulut nak makan, fastata'amatha ibnataha. Tiba-tiba dua-dua anak dia tadi ni, anak perempuan hak 2 orang ni, teriak minta. Hak sebiji tu anak minta juga. Fashaqqatit tamrah allati kanat turidu an ta'kulah bainahuma. Dia pun bila tengok anak perempuan kecil teriak nak makan tak cukup dan sebagainya, hak bagi tadi tak kenyang, hak sebiji dia nak buah dalam mulut tu dia koyak 2, dia bagi ke anak seorang sebelah pula. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, fa'ajabani sya'nuha, maka aku rasa kagum dengan perempuan ni.
Aisyah kata, aku berasa cukup kagum dengan perempuan ni. Dia miskin, tapi tak buang anak. Miskin, walaupun hidup dalam keadaan serba miskin, sampai nak makan pun tak ada. Walaupun dia miskin, anak dia bawa juga. Kemudian yang kedua, dia kata bila orang bagi ke dia makanan 3, dia bagi ke anak seorang satu, dia bercadang nak makan hak satu lagi kat dia. Tapi oleh kerana anak ni teriak nak, dia tak makan. Dia koyak hak bahagian dia tu bagi ke anak. Habis. Kat dia tak ada apa. Sikap rahmat ataupun sikap belas kesian, sikap sayang mak pada anak ni, Aisyah kata aku rasa kagum betul dengan mak ni. Dalam keadaan serba miskin, dalam keadaan lapang, dia jaga anak sampai legutu sekali. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi balik, aku cerita kat Nabi benda ni. Aisyah kata bila Nabi balik, aku cerita dekat Nabi, ya Rasulullah, tadi mai di rumah kita satu perempuan miskin, dia mai pula dalam keadaan dukung anak perempuan 2 orang, lepas tu minta makan dekat aku. Di rumah kita dia pun tak ada apa, hak ada korma 3 biji. Maka aku bagi korma 3 biji aku bagi kat dia. Kemudian dia bagi ke anak dia seorang satu, hak satu dia nak makan. Tak ada nak makan, anak minta. Dia koyak hak bahagian dia tu, koyak 2 bagi seorang sebelah, dia tak boleh apa. Aisyah cerita benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dengar cerita tu, Nabi bersabda, Nabi kata innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada perempuan tu, dengan kerana apa dia buat tadi kepada anak dia tu, dengan kerana perbuatan dia belas kesian kepada anak perempuan dia tu, kerana tu Allah mewajibkan kepada dia syurga. Au a'taqaha biha minan nar. Nabi kata ataupun Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia daripada api neraka. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang ada di dalam hadis ni ialah, yang pertama, sifat belas kesian sangat penting dalam agama. Itu nombor 1. Sifat belas kesian. Berasa kesian. Kesian kepada orang Islam. Nabi kata man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Nabi kata siapa yang tak berasa nak ambil berat dengan masalah yang menimpa orang Islam, dia bukan daripada kalangan mereka. Maknanya orang Islam mesti ada perasaan ni. Perasaan tengok orang Islam berasa kesian. Kena ada. Kita tengok orang Islam di Palestin kena macam tu, kena hari ni, kena ada dalam diri kita rasa kesian tu, kena ada. Kita tengok keadaan orang Islam di Mindanao, kita kena ada rasa kesian. Kita tengok keadaan orang Islam di Kemboja, kita kena ada rasa kesian. Kita tengok keadaan sebahagian orang Islam di Indonesia yang miskin, kena ada dalam diri kita rasa kesian. Kena ada rasa kesian tu. Kerana rasa kesian yang ada dalam diri kita tu boleh menyebabkan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada api neraka. Ini bukan hadis dhaif, bukan hadis maudhu' yang direka-reka, tetapi ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, hadis ni nak bagi tahu dekat kita bahawa rasa kesian ni lebih-lebih lagi kalau sekiranya jatuh kepada anak perempuan. Hadis ni tidak sebut perempuan ni mai rumah Aisyah secara kebetulan dukung anak perempuan. Tak. Tetapi hadis ni bertujuan untuk nak highlight anak perempuan. Itu satu. Sebab ada dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumil qiyamah ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ah atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Nabi kata man 'ala jariyataini. Jariyataini, Imam Nawawi kata makna dia bintaini, dua anak perempuan. Man 'ala jariyataini hatta tablugha. Barang siapa yang yang pelihara, yang tanggung segala keperluan dua anak perempuan dia. Itu sebab kita kata hadis tadi bukan secara kebetulan perempuan tu mai rumah Aisyah bawa dua anak perempuan. Tetapi apa yang nak di-highlight dalam hadis tu ialah anak perempuan tu kalau sekiranya bapa dia, mak dia jaga dia betul-betul, janji besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kata man 'ala, barang siapa yang tanggung segala keperluan. Imam An-Nawawi kata maksud tanggung segala keperluan itu ialah dia tanggung keperluan makan minum, pakaian, pendidikan, didikan adab sopan, ilmu dan sebagainya. Mana-mana ibu, mana-mana bapa yang menanggung semua keperluan ni ke atas anak perempuan dia. Mana-mana ibu, mana-mana bapa yang menanggung keperluan pendidikan, keperluan makan minum, keperluan pakaian, keperluan didikan adab dan sebagainya pada anak perempuan dia, Nabi kata dia tanggung ni hatta tablugha, sehinggalah dua-dua anak perempuan dia akil baligh. Dia jaga anak perempuan dia ni daripada halus sampai budak ni akil baligh. Dia jaga budak ni. Ana wa huwa. Nabi kata aku dengan dia ni, jaga anak perempuan ni kahataini. Nabi kata macam ni. Nabi tunjuk dua jari dia, Nabi rapatkan kedua jari. Wa dhamma asabi'ah. Nabi rapatkan kedua jari dia. Nabi kata siapa yang jaga dua orang anak perempuan, jaga semua sekali, tanggung keperluan budak perempuan ni sampai budak ni akil baligh. Aku dengan hak duk jaga anak perempuan dua orang ni kahataini. Ni dia macam ni punya rapat di syurga esok. Kata Nabi SAW, itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan senang nak jaga anak perempuan. Kerana itulah maka Nabi SAW dia highlight benda ni. Bukan senang. Tuan-tuan tengok apa jadi dalam surah Abang dalam 2 hari lepas. Anak perempuan dikenuri oleh tok wan, oleh pak, oleh abang. Bukan senang nak jaga anak perempuan. Satu orang anak perempuan umur baru belah. Daripada umur berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun tu tok wan dia, pak dia, abang dia cabul kehormatan dia sampai umur 12 ke berapa belah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan senang nak jaga anak perempuan. Mana-mana ibu bapa yang boleh jaga anak perempuan dia dengan jagaan yang disuruh oleh agama sampai budak ni akil baligh, dia jaga elok. Dia pelihara budak ni, dia bagi protection yang cukup kepada budak ni, didikkan ilmu, didikkan adab, didikkan akhlak, didikkan segala bentuk didikkan, keperluan pakaian, makan minum dan sebagainya dijaga elok kerana Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kata, mana-mana orang yang berjaya jaga anak perempuan dia sampai baligh, dia jaga dengan elok, aku dengan dia dalam syurga macam ni, Nabi kata. Hadis itu adalah satu cabaran kepada kita semua. Kita yang ada anak perempuan, pelihara sebaik-baiknya. Mudah-mudahan anak perempuan itu membawa janji baik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada apa yang kita baca tadi dapat kita faham bahawa yang pertama, Islam suruh kita ada rasa belas kasihan. Belah kesian ni bukan sahaja kepada keluarga, bahkan kepada semua orang, khususnya orang-orang Islam. Dan yang kedua, kalau sekiranya belah kesian itu ditumpukan kepada anak perempuan, maka janjinya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk menunaikan tunjuk dia yang ada di dalam hadis tadi, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1.
Kita masih lagi berada pada tafsir suratul Baqarah. Muka surat 35. Muka surat 35. Malam ni kita masuk ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan diri oleh kamu akan semayang 5 waktu. Dan keluar oleh kamu akan zakat harta. Ini malam ni kita tengok satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala peringat kat kita bahawa kita orang Islam diwajibkan semayang 5 waktu sehari. Tuan-tuan, muhasabah diri. Muhasabah diri kita ni cukup tak cukup 5 waktu. Muhasabah diri. Jangan ada seorang pun daripada kita yang dah mengaku kata sedang tentang tanggungjawab agama, tiba-tiba secara tidak sedang ada lagi tinggal semayang. Jangan ada di kalangan kita yang jadi macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, dia kata wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikan oleh kamu akan semayang 5 waktu. Dan keluarlah oleh kamu akan zakat harta. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, dan barang suatu amalan yang kamu dahulu bagi diri kamu daripada kebajikan itu, tajiduhu indallah, nescaya kamu dapat akan pahalanya pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tersedia. Apa juga benda yang kita buatlah, benda baik yang kita buatlah, semua benda yang kita buatlah ni Allah simpan di sisi dia. Pahala akhirat esok Tuhan tunjuk. Jangan ada orang hari ni dia buat satu benda baik, dia duk berasa macam tak ada apa. Dia duk berasa dia buat saja. Dia duk berasa Allah Subhanahu Wa Taala tak menilai dia. Dia rasa hak dia buat ni habis masa, habis tenaga, habis duit ringgit saja. Jangan ada seorang pun yang buat kebaikan yang merasai kebaikan dia tu habis begitu saja. Itu maksud dia. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu dekat kita bahawa semua benda yang kita buat, kalau sekiranya benda tu baik, kalau sekiranya benda tu tak baik, benda tu dicatat oleh malaikat Allah Raqib dan Atid, dan benda ni tersedia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau banyak kebaikan, banyaklah balasan pahala disediakan oleh Allah. Kalau banyak kesalahan, kejahatan, dosa dan sebagainya, banyak balasan azab disediakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, innallaha bima ta'maluna basir. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan barang yang kamu amal itu amat melihat. Maka membalas ia akan kamu dengan amalan kamu itu. Dia nak bagi tahu pula kat kita, Tuhan tengok semua. Tuan-tuan, apa kita buat Tuhan tengok semua. Bahkan Tuhan tengok, bukan dia tengok hak kita buat saja. Allah Subhanahu Wa Taala melihat sampai ke isi hati kita. Beza Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita ni, beza dia, kita kalau tengok, kita tengok nampak takat luar aja, dalam tak nampak. Kita kalau tengok nampak takat dinding aja, balik sana dinding tak nampak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia kalau dia tengok kita, bukan dia tengok luar kita, dia tengok sampai ke dalam hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala, walau dinding tebal macam mana, Allah Subhanahu Wa Taala melihat lepas pada balik sana dinding lagi, Allah nampak belakang. Maka dia nak bagi tahu dekat kita sini, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah, dia nampak semua hak kamu buat selama ni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Man tu bukan min. Apa betul? وَقَالُوا مَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Kata mereka itu, Yahudi dan Nasrani, mereka kata tidak masuk akan syurga itu melainkan oleh mereka yang ada ia Yahudi atau Nasrani. Yahudi dengan Nasrani ni, mereka klaim, mereka kata mereka saja yang berhak masuk syurga. Yahudi kata syurga tu hak dia punya, lain daripada Yahudi tak boleh masuk. Nasrani kata syurga tu hak dia punya, lain pada dia tak boleh masuk. Maka Yahudi dan Nasrani dua-dua sekali sama aja. Mereka klaim, mereka mendakwa bahawa syurga tu hak mereka. Orang Islam hak ikut Nabi Muhammad SAW tak ada tempat dalam syurga. Tuan-tuan tahu ni krisis yang duk berlaku di Palestin ni.
Bukan soal nak rebut tanah sangat. Tapi soal nak memenangkan agama dia atas agama Islam. Tu saja. Bukan soal nak merebut tanah sangat. Tapi soal yang lebih besar daripada tu ialah dia nak memenangkan agama dia daripada agama Islam. Dia nak tunjuk kepada dunia bahawa orang Islam ni kena mai cium kaki dia, kena mai kulum ibu jari kaki dia. Dia nak tunjuk kepada dunia bahawa orang Islam ni berjaya dihina oleh dia. Dan dunia menyaksikan penghinaan yang dia buat ke atas orang Islam. Sekaligus, agama dia dapat dinaikkan ke atas agama Islam. Itu agenda yang tersembunyi di sebalik benda-benda yang berlaku di seluruh dunia. Sama aja. Sama dengan kisah Masjid Babri di India. Bukan soal tapak masjid tu nak buat kuil. Bukan soal tu. Soalnya nak hina orang Islam. Berapa banyak bukit lagi tu ada di sana. Berapa banyak tanah lapang lagi tu ada. Kalau nak buat, kalau setakat nak buat kuil dia, banyak tempat dia boleh buat. Tapi dia nak masjid tu diruntuhkan. Tapak masjid tu dia nak buat kuil. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak memenangkan agama dia atas agama Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, kata demikian itu oleh Yahudi Madinah dan Nasara Najran. Yang kata ni, yang kata syurga tu hanya mereka aja boleh masuk. Yang kata tu ialah Yahudi Madinah. Madinah masa tu ada perkampungan Yahudi. Khaybar, nama tempat tu. Khaybar ini perkampungan Yahudi belaka duduk situ. Maka Yahudi yang duduk di Madinah ni, yang duduk di Khaybar ni, dia dakwa kata syurga tu hak dia. Ya, orang Islam ni nanya saja ya, tak akan rasa syurga. Demikianlah halnya dengan Nasara, orang-orang Nasrani yang duduk di Najran. Mereka pula kata syurga hak mereka, bukan hak orang Islam, bukan hak Yahudi. Tak kala munazarah mereka itu, yakni lawan berhujah mereka itu di hadapan Nabi SAW. Yahudi dan Nasrani ketika munazarah, ketika duk lawan hujah dengan Nabi ni, depan-depan Nabi, mereka kata Muhammad, kamu dan orang-orang kamu tidak akan dapat rasa syurga kerana syurga tu hak kami. Depan-depan Nabi mereka kata. Demikian hal juga dengan Nasara ni, dengan Nasrani ni, depan Nabi juga mereka kata Muhammad, syurga yang kamu duk sebut bagi tahu dekat orang-orang kamu tu, syurga tu kamu dan orang kamu tak akan rasa. Syurga tu hak kami. Nasara pun kata macam tu. Arti kata Yahudi itu tiada masuk akan syurga melainkan orang Yahudi, dan kata Nasara ialah tiada masuk akan syurga melainkan orang Nasara. Masing-masing klaim kata dia punya. Macam kita lah. Macam kita lah. Dia ni kata dia betul. Kau ni kata dia ni betul. Kawan ni kata, kawan hak kata betul tadi tak betul. Kawan ni pula kata, dia ni tak betul. Duduk lawan. Betul-betul siapa betul? Dah. Kadang-kadang boleh pening. Betul-betulnya siapa yang betul? Dia ni kata Islam dia betul. Dia ni kata Islam dia betul. Dia ni kata Islam dia betul. Islam kau tu tak betul. Kau tu kata Islam dia betul. Islam kau ni tak betul. Betul-betul siapa betul? Orang hak mengaji, hak menurut disiplin ilmu yang sebenar, dia tahu siapa betul. Kau hak jenis Islam kapal Islam ni, dia tak tahu hak mana betul. Dia jadi tak tahu hak mana betul pasal dia banyak Islam daripada timur. Dia banyak tak nampak mai mengaji daripada mai. Jadi dengan duk mai sebulan sekali, dengan duk mai sebulan 2 kali mengaji ni, macam mana dia nak nampak Islam yang sebenar macam mana? Nabi SAW dulu, dia tarbiyah sahabat dia. Dia didik sahabat dia, bukan kata 30 hari sebulan. Nabi SAW dulu didik sahabat dia daripada pagi sampai ke malam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah satu orang sahabat yang paling tamak sekali nak belajar ilmu daripada Nabi. Mana Nabi pi dia pi. Sehingga ke Abu Hurairah kata, kalaulah tidak kerana ada ayat dalam Quran yang melarang aku sembunyikan ilmu, dia kata aku nak sembunyi ilmu tu dekat aku. Pasal apa? Pasal aku fed up tengok setengah sahabat ni. Nabi pergi duk mengajar, duk terang ilmu, mereka tak mau pergi dengar. Lepas tu mereka duk tanya aku, apa Nabi kata semalam, apa Nabi kata semalam. Abu Hurairah kata, kalau tak kerana ayat melarang kita daripada sembunyi ilmu, aku rasa macam nak simpan ilmu tu kat aku. Aku nak dapat ilmu bukan senang. Aku turut Nabi mana Nabi pergi.
Tak mana Nabi pergi mengajar, aku ada. Nabi pergi mana, aku sampai. Nabi duduk tak mana, aku ada di sebelah. Aku ikut ni bukan pasal nak bodek Nabi. Tapi aku ikut ni pasal aku nak ilmu daripada Nabi. Aku punya susah payah cari ilmu. Hampa tak ikut Nabi, tak ambil tahu apa yang Nabi ajar. Hampa jumpa aku, hampa tanya aku, semalam Nabi kata apa? Dia kata kalau ikut hati, Abu Hurairah kata, kalau ikut hati, aku tak mau cerita apa yang Nabi habang semalam dekat hampa semua. Hampa betul kena cari ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang duk berlaku. Bila masyarakat tidak terdedah kepada ilmu, tidak cukup ilmu, maka masyarakat confused dengan keadaan yang duk ada ni. Dia tak tahu ni betul-betul mana satu betul, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah berlaku kepada Yahudi dan Nasrani. Yahudi kata dia betul, dia kata Islam dengan Nasrani tak betul. Nasrani kata dia betul, dia kata Islam dengan Yahudi tak betul. Islam kata Islam betul, Yahudi dengan Nasrani tak betul. Kita tengok dia nak kata apa. Tilka amaniyuhum, demikian itulah keinginan, yakni cita-cita mereka yang batil. Tuhan kata, inilah satu cita-cita, satu angan-angan Yahudi dan cita-cita dan angan-angan Nasrani, yang cita-cita dan angan-angan mereka ni batil, tak akan mendapat, tidak akan menjadi kenyataan. Yahudi duk kata syurga nak jadi hak dia, Nasrani duk kata syurga nak jadi hak dia. Tuhan kata tilka amaniyuhum, demikian itu adalah angan-angan Yahudi dan Nasrani. Sebaliknya dua-dua ni tak akan rasa syurga Allah. Tuhan kata, Qul, kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu, hatu burhanakum, bawa mai oleh kamu akan hujah kamu atas yang demikian itu. In kuntum sadiqin, jika adalah kamu itu benar sekaliannya. Tuhan kata kat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, pergi jumpa Yahudi, pergi jumpa Nasrani, pergi kata dekat mereka, kalau hampa betul, hampa kata syurga tu hak hampa punya, bukan hak orang Islam punya, hampa jumpa mereka, pergi kata kat mereka, kalau betul syurga ni hak hampa punya, buat mai bukti, nak tengok macam mana yang kata syurga ni jaminan dapat dekat hampa. Firman Allah, bala, sebenarnya masuk akan syurga oleh lain daripada mereka itu. Tuhan kata sebenarnya hak nak dapat masuk syurga bukan Yahudi, bukan Nasrani, lain daripada Yahudi dan Nasrani. Sebaliknya, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, orang yang akan masuk syurga itu ialah barang siapa yang serah mukanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan dia buat amal yang saleh, mawahid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Tuhan kata hak nak dapat syurga ni ialah orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nasara dia tak mengesahkan Allah. Dia ada berapa ramai Tuhan dia? Tuhan Allah ada satu. Tuhan Mak ada satu. Tuhan Anak Jesus ada satu. 3 Tuhan dia ada. Bila kata ada 3, maknanya hampa tak layak masuk syurga. Syurga hanyalah untuk kumpulan yang mengatakan Tuhan dia Allah satu aja. Tuhan kata macam tu. Falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahalanya pada sisi Tuhannya syurga. Orang yang mengatakan Tuhan dia Allah, syurga tersedia untuk dia. Tuhan kata, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tiada takut atas mereka itu, dan tiada mereka itu duka cita di akhirat. Mana-mana orang yang dalam dunia ni, masa hidup dalam dunia ni, bagi dia Tuhan dia Allah aja. Tak usah siapa buat main apa pun kat dia, bagi dia Tuhan dia Allah aja. Orang yang macam ni, Tuhan kata di akhirat esok, di dunia dia tak payah duka cita, di akhirat esok pun dia tak payah nak rasa takut dan duka cita. Tak payah. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala pelihara dia di akhirat esok. Dan kita duk baca hadis di Masjid Jelutong. Dia kata sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Nabi kata ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan lindung depa pada hari yang tak ada siapa boleh dapat perlindungan melainkan perlindungan Allah. 7 golongan ni tak payah takut, tak payah duka cita. Tuhan pasti akan pelihara mereka.
Firman Allah, waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Dan kata orang Yahudi, tidak orang Nasara itu atas sesuatu yang ke belakang daripada agama. Dan mengkufur ia, yakni Yahudi, dengan Nabi Isa. Ni, yang Yahudi pergi kata macam ni. Laisatin nasara ala syai'. Mereka kata Nasara ni tak ada apalah, penat saja. Yahudi kata dekat Nasrani. Mereka kata orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian ni penat saja. Dia kata tak ada nak boleh apa. Nampak semayang tungging terbalik, nampak kata lagu nak beriman sangat dengan Tuhan, nampak lagu kuat agama sangat. Yahudi kata, sajalah hampa ni, hampa buat apa pun penat saja, hampa tak akan dapat hasil di sisi Tuhan. Bahkan orang Yahudi, mereka mengkufurkan Nabi Allah Isa AS. Mereka tak percaya kepada Nabi Isa. Ini Yahudi. Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Dan kata orang Nasara pula, tiada orang Yahudi itu ada sesuatu yang kebilangan pada agama. Mereka kata, kawan ni kata balik ke kau ni. Tadi Yahudi kata dekat Nasara, hang tak boleh apa. Nasara kata balik dekat Yahudi, bukan kami tak boleh apa. Hampa tu yang tak boleh apa. Dia kata. Dan mengkufur ia dengan Nabi Musa AS. Orang-orang Nasara pula, mereka kata Nabi Musa ni kami tak terima. Wahum yatlunal kitab, dan mereka itu membaca, mereka itu akan kitab Taurat dan kitab Injil. Yang Yahudi baca Taurat, yang Nasara baca Injil. Yang Taurat dan Injil itu diturunkan ke atas mereka itu, dan di dalam kitab Yahudi membenarkan Isa, dan pada kitab Nasara membenarkan Musa. Maka tiap-tiap keduanya membenarkan Nabi Muhammad SAW. Nampak tuan-tuan? Orang Yahudi, dia kata dia ikut Nabi Musa. Nabi Musa Allah bagi kitab Taurat. Dalam kitab Taurat tu habang kata esok ni akan ada satu Nabi, nama dia Nabi Isa. Kemudian lepas Nabi Isa akan ada lagi satu Nabi, dan Nabi ni hak penghabis punya, nama dia Nabi Muhammad. Dalam kitab Taurat sebut benda ni. Tapi rahib-rahib kepada agama Yahudi ni, mereka iris benda ni, mereka padam. Cerita pasal Nabi Isa pun mereka padam, cerita pasal Nabi Muhammad pun mereka padam. Mereka kira sampai tang mereka aja habis. Lepas pada tu kalau tak ikut mereka semua tak habis. Mai kepada Nasara pula, mereka kata mereka ikut Nabi Isa. Nabi Isa Allah buat turun Injil. Dalam kitab Injil sebut bahawa dulu pernah ada satu Nabi, nama dia Nabi Musa. Dan dalam kitab Injil ada sebut lepas kepada Nabi Isa ni akan ada lagi satu Nabi yang penghabis, nama dia Nabi Muhammad. Mai dekat padri-padri Nasara ni buat apa? Iris juga. Padam cerita pasal Musa, padam cerita pasal Nabi Muhammad SAW. Mereka kata Nabi Isa saja ada. Punca Yahudi dan Nasara jadi gelong ni, punca dia apa? Punca dia pasal ni. Pasal orang-orang yang mengaku kata pandai dalam agama mereka ni mempunyai kepentingan diri. Ni punca dia. Bermula daripada punca ni, mereka divert ajaran ni. Ajaran Taurat pun mereka kona bang, ajaran Injil pun mereka kona bang. Maka semua benda ni, semua sama ada dalam Taurat ataupun dalam Injil, mengaku tentang ketiga-tiga Nabi ni. Tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, tentang Nabi Muhammad. Kemudiannya fakta ini telah dipindah. Firman Allah, kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Seperti yang demikian itulah telah berkata oleh segala mereka yang tiada ketahui. Yakni daripada kafir musyrikin Mekah dan lainnya, seumpama kata mereka itu. Macam mana yang berlaku kepada Yahudi zaman Nabi Musa, macam mana yang berlaku kepada Nasara zaman Nabi Isa, macam itulah berlaku kepada sekumpulan daripada orang Arab Quraisy zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka pun piturut macam mana Yahudi, piturut macam mana Nasara juga. Maksudnya, kata mereka itu bagi tiap-tiap yang mempunyai agama itu, tiada mereka itu atas suatu daripada agama. Itu dia. Jadi masing-masing ni duk kata, hang tak betul, aku tak perlu lawan kata hang aku. Yahudi kata Nasrani tak betul, kata Islam tak betul.
Nasrani kata Yahudi tak betul, kata Islam tak betul. Mai zaman Nabi Muhammad, kafir Quraisy kata Nabi Muhammad tak betul, agama dia sembah tokong betul. Perangai duk salah hang aku ni daripada dulu sampai zaman Nabi Muhammad SAW tak habis-habis. Duk kata orang tu salah, orang ni salah, orang tu salah, duk kata dia betul. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah." Maka Allah Taala itu yang menghukum antara mereka pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun. Pada barang yang ada mereka itu padanya bersalah-salahan sekalian daripada kerja agama. Maka memasuk ia akan orang yang betul benar ke dalam syurga dan orang yang zalim salah ke dalam neraka. Maka betul itu ialah dengan kitab dan yang batil itu tiada dengan kitab. Itu dia. Dia kata last sekali, siapa yang akan menentukan siapa betul siapa tak betul? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan kata siapa betul? Allah akan kata siapa yang ikut kitab itu yang betul. Kita nampaklah benda ni. Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kat kita. Siapa pun tak kira. Yang penting orang tu ikut kitab. Ikut kitab maksud ikut apa? Ikut Quran. Bila kita baca Quran, Quran bagi tahu kata kita kena ikut Nabi. Quran bagi tahu kata kita kena ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Quran kata, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Islam, kalau kamu sayang, cinta, kasih kepada Allah, maka ikutlah aku. Bila kita ikut Quran, Quran suruh kita ikut Nabi. Maknanya kita kena ikut Quran dan hadis Nabi. Orang yang ikut Quran dan hadis Nabi, orang ni betul. Hak ikut cakap-cakap ujung-ujung kampung, kedai-kedai kopi, tepi-tepi jalan, belum tentu betul. Ini kita nak beritahunya. Samalah dalam masyarakat kita hari ni. Kalau nak dengar sembang orang ni, Allahu Akbar. Masjid lepas sembahyang maghrib ada satu tajuk sembang. Lepas sembahyang isya pergi sembang kedai kopi. Lepas sembang kedai kopi balik sembang lan telefon. Lepas sembang lan telefon nak tidur sembang dengan bini. Lepas sembang dengan bini pagi esok bangkit pergi kerja sembang di pejabat. Cerita ni belum tentu betul. Hak kita duk sembang merata-rata ni belum tentu betul. Hak betulnya apa dia? Quran dan hadis Nabi. Cerita ni satu orang boleh buat 1000 cerita seorang. Yang 1000 tu nak cari 10 betul pun belum tentu. Tapi Quran, kalau sekiranya dia buat mai dekat kita 30 juzuk, 6,000 ayat lebih, tidak ada satu ayat pun dalam Quran yang tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita nak beritahu apa dia? Kita nak beritahu bahawa kita nak kena ikut Quran dan hadis Nabi. Yang tu. Bertengkar tak mah. Nak bertengkar tak mah. Kalau nak bertengkar kata lagu ni tak mah. Kalau nak bercakap bersandangkan Quran dan hadis Nabi. Yang tu kita boleh cakap. Kalau nak cakap kata ada orang tu kata lagu ni, orang ni kata lagu ni, ini bukan masa dia. Ini masa Allah Subhanahu wa taala kata yang betul itu ialah orang yang ikut kitab, iaitu orang yang ikut Quran. Bila ikut Quran, Quran suruh ikut Nabi. Bila kita ikut Quran, kita mesti ikut hadis Nabi. Itu yang betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ni boleh abang sampai kering rengkung abang pun dengar lepas tu tak okey. Tak okey. Dia duk umai kat cerita dia tu, depa duk buat lama dia duk main lagu tu kita pening betul lah. Dia kata depa duk buat lama. Kita tu tak kira lah lama tak lama. Benda hak mana yang kata okey lah. Hak mana yang dalam Quran dalam hadis kata tak okey lah. Biarlah berapa lama orang buat. Biar ramai mana orang duk buat. Kalau terang-terang benda hak mereka duk buat tu bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis. Benda tu tak betul. Kita kata. Dia tak boleh terima. Dia boleh kepala. Dengar boleh. Bila nak apply tak boleh. Dia balik duduk melengung di rumah dia kata aku tak boleh. Tak kena. Contoh satu je dah. Contoh menikah, kenuri menikah anak nak buat sandin. Hatu cukup. Hatu cukup. Mai kok mana cerita ni kata.
Dia duk dia kata istapi anak ustaz-ustaz pun duk buat. Ada kalau ustaz tu salah, kita nak salah sama. Awak kalau jadi ustaz, jamin dah dia tak akan buat salah. Hak maksum tak buat salah ni Nabi saja. Nabi Muhammad SAW. Lain pada Nabi terdedah kepada sifat lemah sebagai manusia. Kalau dia buat tak bercanggah dengan Quran dengan hadis, betul. Kalau dia buat bercanggah dengan Quran dengan hadis, walau dia ustaz, walau dia qadhi, walau dia mufti, walau dia apa, tak betul. Dia cerita dia lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah. Dan tiada seorang yang lebih zalim daripada mereka yang tegah segala masjid Allah itu. An yuzkara fi hasmuh, bahawa disebut padanya, yakni pada masjid, akan nama Allah dengan semayang dan mengucap tasbih dan sebagainya. Tuhan sebut dalam Quran, dia kata orang yang paling zalim, orang yang paling jahat, orang yang paling tak guna sekali ialah orang yang tak bagi orang pergi guna masjid untuk nak sebut nama Allah. Tahan orang. Orang nak main ceramah agama tak bagi. Orang nak main mengajak baca kitab tak bagi. Dia melarang orang daripada main ke masjid nak sebut nama Allah. Kawan ni main nak mengajak, nak baca tafsir, nak baca hadis Nabi, nak mengajar ilmu yang Allah buat turun. Orang tu main masjid kerana nak mengajak benda-benda ni, tak bagi. Tuhan kata, siapa? Wa man azlam, siapa yang lebih zalim mimman mana'a masajid Allah, daripada orang yang halang orang daripada mai ke masjid Allah untuk nak sebut nama-nama Allah di dalam dia. Ini manusia paling zalim di atas muka bumi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, cuba kita tanya diri kita. Kita ni nak mengaji agama di mana? Tanya antum. Kita mengaji agama sekolah dulu aja. Kalau lapis ni anak-anak muda duk kerja kelang, duk kerja banyaklah ni. Mengaji agama darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Mengaji agama. Lepas tu masuk universiti apa semua habis dah. Ataupun dia berhenti tingkatan 5 pergi kerja, habis dah. Mengaji agama tak ada dah. Hak ada ni satu tempat aja lagi, masjid saja. Lain pada tu tak ada. Mana ada bapak di rumah panggil anak main nak mengajar agama, habis kuat mengajar Quran. Mana ada bapak panggil anak main depan nak mengajar agama, nak mengajar anak dia pasal ambil ayat semayang, ada? Nak panggil anak dia main ni ambil ayat semayang depan ayah, ayah nak tengok, tak ada ayah macam ni. Kalau ada, dalam 1 juta ada seorang. Hak nak suruh anak main ambil ayat semayang depan dia, dia nak tengok, dia nak habakkan anak dia ni baik-baik ni, ambil ayat semayang buat pergi elok-elok. Pasal apa? Ayah pergi duduk mengaji di masjid, dia beritahu ni apa dia adalah hadis Nabi kata apa-apa pasal ayat semayang, ada ayah buat begitu. Ustaz pun tak buat ke anak dia begitu. Ustaz pun tak buat kepada anak dia begitu. Kecuali kalau anak dia belajar di sekolah, ada benda tak faham, balik tanya dia, baru dia terang. Saja nak panggil anak main duduk nak buat kuliah agama ni tak buat, pemurung aja. Ada setengah orang hak bagus sikit, masa dia nak bercakap pasal agama, pasal peringatan ke anak dia, dia masa naik kereta. Pagi nak hantar anak pergi sekolah, naik dalam kereta, duduk dia dengan anak dia dalam kereta, dia cakap. Sambil duduk buat kereta nak pergi hantar anak ke sekolah tu bercakap, masa tu dia bercakap. Abang, ayah nak pesan kat abang satu, semayang abang jangan tinggal. Abang tahu tak kalau tinggal semayang jadi macam mana? Cakaplah kereta. Tak ada apa. Dia dengan anak dia aja cakap. Anak pun dengar, tak boleh nak pergi ke mana. Kalau di rumah, dia makan nasi tu dia kampui bagi cepat. Sebab apa? Dia kata lambat habis. Lagi pak dia habis dulu, dia kena dengar satu lecture. Dia nanti duduk kampui bagi cepat, dia nanti cepat basuh tangan, dia nanti cepat belah daripada situ. Dia tahu dah orang tua ni, dia kata kalau dia habis dulu, ya aku kena agam kayu lah tuan tu, tak pergi ke mana dah. Hak tu ada banyak lagu tu. Masa naik kereta, takkan dia nak buka pintu terjun turun. Dia kena dengar. Masa tu saja pak ni ambil kesempatan cakap ke anak dia. Cakap. Bapak tak minta apa dekat kamu.
Esok kamu kalau kerja, ditakdirkan kamu kerja besar, gaji besar, apa semua pun, bapak tak harap apa daripada kamu. Bapak nak satu aja, kamu jangan tinggal semayang. Kalau sehari habang, 2 hari habang, seminggu 5 hari dia habang, dia hantar anak dia pergi sekolah, sebulan dia ada 20 hari, dia bercakap macam tu kat anak dia, 3 tahun dia duk hantar anak dia pergi sekolah, kalau dia ulang benda tu, takkan anak dia ni hati sampai taruh mana langsung, sampai tak boleh ingat. Sekurang-kurangnya bila nak balik sekolah pukul 2 tu dia teringat, buat semayang lohak dulu lah, saya lagi ikut naik bas balik, tak dan sampai dapat semayang dulu. Tapi berapa orang bapak yang buat lagu tu? Haduk ada ramai hantar anak pergi sekolah, naik atas kereta, ketuk pintu, dia pasang lagu. Bapak pasang lagu. Cik bawa kereta, tangan duduk lagu tu, gedi. Anak dia kata apa, orang tua tak sedang ke diri. Anak pula duk ingat dalam hati lagu tu. Bila anak dia nak dengar agama? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini kita sebut ni benda jadi, tuan-tuan. Benda jadi dalam masyarakat. Benda jadi dalam masyarakat. Maka tidak heran macam-macam berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Surat abang kemarin dulu, budak umur 14 tahun 14 tahun kena tangkap. Pasal apa? Dituduh bunuh budak umur 5 tahun. Anak umur 5, budak perempuan umur 5 tahun. Pak duk kerja buka kedai runcit satu, dia ni neighbor umur 14 tahun. Dia boleh bunuh budak umur 5 tahun, pergi lempak mayat budak perempuan tu dalam semak, dalam keadaan tak ada pakaian. Apa nak jadi ni? Masyarakat ni apa nak jadi? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu aja tempat nak boleh dengar agama lah ni bagi orang yang dah lepas sekolah, masjid. Tiba-tiba mai pula ada pula satu golongan pula duk kerja tahan orang, tak bagi orang mengajar di masjid. Jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wasa'a fi kharabiha, dan mengusaha ia pada meruntuhkannya. Subhanallah. Sudahlah dia halang orang, tak bagi orang mai ke masjid. Kok dah boleh mai masjid duk dengar orang duk sebut nama Allah dan sebagainya. Bukan setakat halang orang, tak bagi orang mai masjid, bahkan dia berusaha wasa'a fi kharabiha, dia berusaha untuk nak runtuh orang masjid ada ni. Oh, kalau dah ni taklah runtuh, buat pedayang masjid. Dia taklah peruntuh, teruk sangatlah kalau peruntuh dalam zaman lah ni. Dia buat apa? Dia kata mengkhabar kepada orang Rom yang meruntuhkan akan Baitul Maqdis, atau pada orang musyrikin Arab tak kala menegah mereka akan Nabi SAW daripada Baitullah pada tahun Hudaybiyah. Ayat ni turun khusus kepada 2 golongan ni. Satu, orang Rom yang pernah bercita-cita nak meruntuhkan Baitul Maqdis. Dan yang kedua ialah kepada orang-orang kafir musyrikin yang halang Nabi SAW daripada nak pergi melawat Kaabah pada tahun Hudaybiyah. Firman Allah, ulaika ma kana lahum, bermula mereka tiada bagi mereka itu, yakni tak bagi mereka itu, yakni orang-orang Islam daripada mai ke Mekah. Orang kafir musyrikin ni, mereka tak bagi orang Islam, Nabi Muhammad dan orang Islam daripada mai ke Mekah. Mereka tak bagi. Sedangkan Mekah itu ada Baitullah. Baitullah itu ibu kepada segala masjid dalam dunia ni. Mereka tak bagi Nabi mai ke Baitullah. Firman Allah, an yadkhuluha, bahawa masuk mereka itu akan dia, yakni akan masjid, illa khaifin, melainkan masuk dalam keadaan takut sekalian. Tidak boleh masuk seorang dengan aman. Mereka buat bagi jadi orang takut. Nak pergi masjid takut. Pasal apa? Dia letak kaki-kaki pupui keliling masjid dan sebagainya, nak bagi orang susah nak main ke masjid. Seperti mana kafir Quraisy buat dekat Nabi SAW. Mereka tahan tak bagi masuk. Kalau nak masuk juga, mereka kenakan ugutan-ugutan di sepanjang jalan, supaya orang tak boleh nak masuk main ke Masjidil Haram Makkah. Firman Allah Subhanahu wa taala, lahum fid dunya khizyun, bagi mereka itu di dalam dunia itu kehinaan, yakni dengan suruh bunuh dan tawan dan ambil jizyah. Orang kafir bila Islam dapat saja kuasai negeri, maka mereka akan rasa diri mereka dihina. Dihina dalam maksud kata apa? Mereka akan dikenakan jizyah kalau Islam memerintah. Begitu.
Hina bukan maksudnya kita ni boleh buat sesuka hati kat mereka. Tapi maksudnya mereka rasa mereka tu tak dapat macam mana orang Islam. Orang Islam tak kena jizyah, mereka kena jizyah. Tapi sebenarnya orang Islam tidak kena jizyah, orang Islam kena zakat. Tapi mereka rasa macam mereka ni orang diskriminate mereka. Mereka rasa tu menyebabkan mereka rasa hina. Begitu. Firman Allah, walakum fil akhirati azabun azim. Dan bagi mereka pada akhirat itu azab yang sangat besar, iaitu neraka. Dan telah turun tak kala ta'an, yakni cerca Yahudi pada nasakh kiblat. Ini dia main cerita lain pula. Dia kata ni ayat yang kita nak baca berikut ni, ayat ni turun kerana orang-orang Yahudi mereka mencerca ayat Quran. Pasal apa? Pasal alih kiblat. Tuan-tuan kita semua tahu kiblat asal kita ialah Baitul Maqdis. Kemudiannya Allah buat turun satu ayat memerintahkan supaya kiblat tu dialih kepada Baitullahil Haram. Walaupun benda ni Allah takdirkan, tapi sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak daripada awal dia memang berkecenderungan untuk menjadikan Baitullah itu kiblat. Nabi Muhammad sendiri dalam hati dia ni dia duk rasa galah. Dia kata pasal apa ke kiblat tidak Kaabah menjadi kiblat? Pasal apa Baitul Maqdis menjadi kiblat? Nabi duk rasa galak sambil dia duk minta kepada Allah, duk minta. Allah makbulkan permintaan Nabi, maka Allah alih kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram. Dan benda tu berlaku ketika Nabi SAW tengah semayang. Nabi tengah semayang, Nabi duk menghadap ke arah Baitul Maqdis, turun ayat fawallu wajhaka syatral masjidil haram, maka Nabi pun pusing dan menghadap ke arah Masjidil Haram. Bila turun ayat ubah kiblat ni, orang Yahudi exploit benda ni. Orang Yahudi ambil kesempatan atas isu ni. Orang Yahudi kata apa? Dia kata betul ke? Dia kata Tuhan nampak ni, Sat kata lagu ni, nampak? Dia ambil kesempatan. Dia kata kalau betul Tuhan nampak ni maha berkuasa, maha mengetahui, takkan dia tak tahu kata Masjidil Haram ni lebih baik daripada Baitul Maqdis. Awak dia awal-awal dulu tak suruh menghadap sini. Pasal apa awal-awal suruh menghadap sini, lepas tu fikir-fikir pula kata sini bagus baru nak alih. Makna Tuhan nampak apa serupa macam orang juga. Dia paduk kata lagu tu. Ni Yahudi. Samalah Yahudi. Yahudi ni Nabi Muhammad menikah ramai pun dia exploit. Tuduh benda yang sampai kita ni tak boleh dengar sampai nak ketak tangan kita. Tuduh kat Nabi Muhammad ni benda yang bukan-bukan. Oleh kerana Nabi ni menikah ramai, maka Nabi ni sex maniac, dia kata. Oleh macam-macam. Jumpa hadis apa dalam kitab hadis ni cerita kata Nabi SAW biasa tidur dengan beberapa orang isteri dengan sekali mandi. Dia kata sah dah Nabi Muhammad ni sex maniac. Ini unsur eksploitasi yang cuba dibuat oleh orang-orang Yahudi. Dia jumpa hadis ni, dia bukan nak tengok hadis ni secara positif. Hadis tu bukan nak tunjuk Nabi macam tu, tapi dia nak tunjuk kata harus kalau buat macam tu. Tapi dia tak tengok dari sudut yang positif, dia kata benda yang tak elok dekat Nabi. Samalah dengan kes bila Allah alih kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah, dia pak exploit benda ni. Kita tengok apa dia berkata. Dan telah turun tak kala ta'an. Ta'an tu bahasa Arab. Makna dia cerca Yahudi kepada nasakh kiblat. Atau pada sembahyang sunat atas kenderaan pada musafir. Di mana menghadap ia? Firman Allah, walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah masyriq dan maghrib. Timur dan barat. Ni. Bila orang-orang Yahudi duk pertikai, apa ni Sat suruh menghadap ke sebelah masyriq. Baitul Maqdis duduk ada sebelah timur. Lepas itu suruh menghadap dekat Baitullah. Baitullah duduk sebelah maghrib, sebelah barat. Pada mulanya orang Islam sembahyang menghadap matahari naik. Lepas itu diubah hukum tu, suruh orang Islam sembahyang menghadap kepada matahari jatuh. Arah matahari jatuh. Mereka ambil kesempatan ni, mereka kata apa ni? Dia kata sat timur, sat barat. Dia kata tetaplah hak mana satu. Cakap. Weh, tuan-tuan, orang nak hantar Islam ni cakap pandai. Pasal ubah kuliah pun mereka komplain. Ni apa? Ni sat malah Selasa, sat malah Rabu. Dia kata tetaplah kalau Selasa lah. Jangan dia ubah Selasa Rabu.
Padahal Selasa pun dia tak main, Rabu pun dia tak main. Tapi sembang ni Allahu Akbar. Lawyer pun lari. Dia kata apa ni? Dia kata, saya nak buat komplain. Tetap satu hari senang. Dia kata ni bagi orang confuse. Kita duduk endap tengok muka dia tak nampak pun. Jadi komplain ni mengalahkan orang hadu main mengaji. Macam tu duk adalah, macam tu duk ada dulu. Yahudi ni tak pernah berasa pun, dalam hati tak pernah berasa pun nak ikut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tak pernah berasa pun nak ikut. Tapi bila Allah suruh orang Islam alih kiblat daripada Baitul Maqdis mai kepada Masjidil Haram, depa komplain. Orang Islam tak komplain. Depa komplain. Bila depa komplain, Allah jawab, walillahil masyriq wal maghrib. Tuhan kata milik Allah timur dan barat. Tuhan kata, hampa nak sibuk apa? Kalau aku suruh menghadap belah timur pun, timur pun hak aku. Kalau aku suruh menghadap belah barat, barat hak aku. Timur, barat hak aku semua. Aku nak suruh menghadap mana, aku punya suka. Tuhan kata, ambil apa? Tuhan jawab kat mereka macam tu. Maksudnya, bumi sekaliannya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan nak buat apa? Dia punya suka. Tuhan buat alam ni berapa punya cantik, tuan-tuan. Dia buat Pulau Pinang ni dah lah satu pulau, lepas tu dengan air laut keliling jernih, cantik dan sebagainya. Satu bukit dia jolok naik bagi kereta api, dua orang naik buah nama Bukit Bendera. Dia tengok apa tang mana Allah buat bagi cantik. Sampai hari esok ni, Tuhan nak bagi kiamat alam ni. Siapa boleh komplain? Tuhan kata, bumi hak aku punya. Pulau Pinang yang hampa duk marah sangat bila aku nak kiamat, nak lingkupkan Pulau Pinang ni, yang hampa duk marah sangat aku nak kiamatkan Pulau Pinang esok ni, hampa siapa? Pulau Pinang tu hak aku punya. Tuhan kata, bukan hak hampa punya. Hampa tumpang duk saja di sana. Tapi Pulau Pinang, Malaysia, dunia, alam seluruhnya hak aku punya. Aku Tuhan Rabbul Alamin. Aku nak buat macam mana? Aku nak bagi elok ke? Aku nak bagi tumbuh pokok rimbun hijau ke? Aku nak bagi jadi padang pasir ke? Aku nak bagi jadi laut luas ke? Aku nak bagi jadi sungai ke? Aku nak bagi terbit matahari ke apa ke? Aku punya suka, Tuhan kata. Pasal apa? Pasal hak aku punya. Kalau aku kata hampa menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah timur, lepas itu aku nak suruh hampa alih daripada Baitul Maqdis mai ke sebelah Masjidil Haram di barat, itu aku punya hal. Tuhan kata, pasal apa? Walillahil masyriq wal maghrib. Hak Allah punya timur dan barat. Tuhan jawab macam tu. Tuan-tuan, kadang-kadang Tuhan ni pun dia jawab nampak kasar. Pasal apa? Pasal padan dengan puak tiga suku tak mau nak faham. Dia jawab kasar. Hak aku punya, ikut suka aku nak buat macam mana pun, dia kata. Fa aina ma tuwallu, maka di mana pihak kamu menghadap muka kamu pada sembahyang dengan suruh Allah, fasamma wajhullah, maka di sanalah kiblat Allah yang ia redha akan dia. Tuhan kata, hampa menghadap mana pun, kalau aku kata boleh belakang. Apa menghadap kok mana pun, fasamma wajhullah, di situ kamu akan dapati Allah Subhanahu wa ta'ala ada di sana. Cuma lah ni aku nak suruh hampa menghadap daripada Baitul Maqdis ke arah kiblat. Aku nak hampa menghadap ke sana. Pasal apa? Pasal ini simbol kepada solidariti orang Islam. Simbol orang Islam disuruh bersatu, mempunyai matlamat yang sama. Simbol. Hakikatnya hampa nak menghadap mana pun aku ada. Tuhan kata. Bukan kata bila hampa menghadap sana aku tak tahu. Hampa nak kena menghadap sini bahawa aku tahu. Tuhan kata mana pun fasamma wajhullah, kamu akan dapati wajah Allah ada di sana. Cuma aku mau kamu bila sembahyang menghadap kiblat, kerana itu adalah simbol kepada orang Islam mempunyai satu matlamat. Matlamat apa? Matlamat nak cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk negeri mana, dunia mana pun, kita menghadap satu aja. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Innallaha wasi'un alim. Bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat luas kurnia di atas tiap-tiap sesuatu. Lagi amat mengetahui dengan tadbir pelihara makhluknya. Tuhan dia tahu semua.
Ayat ni tuan-tuan dulu berlaku kepada satu orang. Nama dia Sa'id bin Zubair. Saya cerita dah dulu ni. Sa'id bin Zubair, sahabat Nabi. Dia ni dituduh. Dia dituduh sebagai pro kepada Sayyidina Ali. Dia dituduh satu orang yang pro Sayyidina Ali. Tentu kita baca sejarah kan. Ada krisis politik di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang akhirnya sampai ke peringkat Sayyidina Ali dah tak ada dah naik anak dia. Yang anak dia kemudiannya terpaksa turun takhta, naik pula Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila naik Muawiyah bin Abi Sufyan, boleh tahan lagi. Naik anak dia pula Yazid bin Muawiyah, lagi agresif. Yazid bin Muawiyah ni sampai ke peringkat dia tak suka sungguh kepada keturunan Sayyidina Ali. Sehingga kan masa tu khutbah-khutbah di masjid mesti kena masuk cercaan kepada Ali dan keluarga dia. Tuan nampak perpecahan politik dia pergi sampai peringkat tu. Sampai suruh khutbah-khutbah di masjid ni mencerca Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Keadaan begitu teruk. Kemudiannya naik kerajaan Bani Umayyah memerintah dan sebagainya, diburu. Dalam masyarakat ni siapa yang dikenal pasti sebagai orang Sayyidina Ali akan dikenakan tekanan, tindakan dan sebagainya. Ini politik zaman tu. Maka dalam ramai-ramai yang malang ni ialah Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair, dia dituduh sebagai satu orang yang terlalu pro dengan Sayyidina Ali. Maka akhirnya dia ditangkap. Sa'id bin Zubair ditangkap oleh Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Oh, dia ni terkenal lah dari segi ganas dia, tindakan yang tak berperi kemanusiaan dan sebagainya. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ditangkap Sa'id bin Zubair ini, nak bawa mai menghadap khalifah pada zaman dia. Bila tangkap Sa'id bin Zubair, nak sampai di depan Hajjaj ni. Masa nak sampai di depan Hajjaj masa tu gubernur di Baghdad. Hajjaj ni pada masa tu dia gubernur di Baghdad, tempat Saddam Hussein. Dia gubernur di situ. Sewaktu orang tangkap Sa'id bin Zubair nak wamai kat dia tu, sepanjang perjalanan tu Sa'id bin Zubair ni kira berhenti aja semayang, berhenti aja semayang, berhenti aja semayang. Sepanjang perjalanan nak awak pergi tu mulut zikir tak berhenti. Ni orang macam ni dia pergi tangkap. Nak bawa mai depan Hajjaj ni. Bila sampai depan Hajjaj, Hajjaj tanya dia, "Hang nama apa?" Dia jawab, nama dia Sa'id bin Zubair. Sa'id ni bahasa Arab. Makna Sa'id bahagia. Sa'id ni makna dia bahagia. Sa'id bin Zubair, Sa'id makna dia bahagia. Zubair makna dia teguh. Tolak tak rebah ni teguh. Sa'id bin Zubair maksud dia bahagia bin teguh. Kemah nama dia. Hajjaj bila dengar macam tu, dia saja nak bagi Sa'id ni sakit hati. Dia kata apa? Dia kata lah. Dia kata nama hang bukan Sa'id bin Zubair, tapi nama hang Syaqiq bin Qushair. Dia kata Syaqiq makna dia celaka. Hang bukan Sa'id, hang bukan bahagia, hang Syaqiq, hang celaka. Dia kata Fa'an bukan Zubair, bukan teguh, tetapi Qushair, maksud dia pecah. Dia kata hancur. Hang bukan bahagia bin teguh, tetapi hang ni celaka bin hancur. Dia kata saja nak bagi sakit hati. Macam lah nak bagi sakit hati, kata bila apa pun. Janji kita puas hati, janji dia sakit hati. Betul lah. Dulu boleh betul lah. Bila mai dua habang kata nama Sa'id bin Zubair, dia ubah nama aku tu bagi jadi makna tak elok. Dia kata pula dekat Sa'id bin Zubair ni, dia kata celaka mak paang, dia kata pasal bagi nama yang uduh macam tu. Oh, dia kata lagu tu. Yang ni orang kata provok. Sa'id bin Zubair ni dia satu ulama besar. Orang kata lagu tu, kata tak apa. Dia jawab balik. Dia kata, saya nak beritahu dekat Tuan. Dia kata, yang menentukan satu-satu orang itu celaka ataupun tidak bukan Tuan. Dia kata, hai.
Dia pergi kata dekat Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia pergi kata macam tu. Dia kata ni, aku nak beritahu dekat hang. Hang kata celaka mak pak aku pasal bagi nama lagu tadi ni. Aku nak beritahu dekat hang. Dia kata yang menentukan manusia ni celaka ataupun tidak bukan hang. Dia jawab macam tu. Hajjaj bila dengar ni dia kata, diam. Dia kata, diam kamu. Aku hantar kamu ke neraka. Ni dialog antara mereka dua. Hang diam, dia kata. Aku hantar kamu ke neraka. Apa Sa'id bin Zubair kata? Dia kata, betul ke kamu ada neraka? Kalau aku tahu kamu ada neraka, dia kata, dah lama dah aku ambil kamu jadi Tuhan. Dia kata. Dia kata lagu tu pula. Telinga kau duduk capang, kau duduk lebang. Dia kata, betul ke hang ada neraka? Kalau betul kamu ada neraka, dia kata, lama dah aku jadikan kamu ni Tuhan. Dia kata, pasal apa? Pasal Tuhan saja yang ada syurga dan neraka. Dia kata, diam. Aku nak tanya kamu soalan, kamu jawab soalanku. Jangan cakap yang lain. Dia kata. Dia pun tanya, Sayyidina Ali di mana lah ni? Ni. Pasal apa? Pasal tuduhan ke atas dia ni pro Syiah. So Hajjaj tanya dia, Ali di mana lah ni? Sayyidina Ali dah wafat dah tak ada dah. Dia tanya, Ali di mana? Jawab Sa'id bin Zubair. Dia kata, itu bukan urusan aku, itu urusan Allah. Dia kata, aku tak tahu. Dia kata, Ali duduk di mana apa semua tu bukan aku punya bisnes. Itu Allah punya urusan, Allah saja yang tahu. Tak apa? Aku tanya soalan yang kedua. Dia kata, dia antara 4 khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Daripada 4 orang ni, hak mana yang paling baik? Dia tanya soalan tu. Jawab Sa'id bin Zubair, dia kata, semua baik. Dia kata, sebab keempat-empat khalifah ni bertakwa kepada Allah. Dia kata, dia tak puas hati lah. Dia mau kau tu jawab macam dia punya mau. Dia tanya tadi, di antara 4 khalifah ni hak mana paling baik? Dia nak dengar kawan ni jawab kata Ali paling baik. Kalau jawab memang betul lah. Daripada habak kat aku, hang ni pro Sayyidina Ali memang betul. Dia nak yang tu, kau tu tak jawab lagu tu. Kau tu kata 4-4 bagus. Pasal apa? Pasal 4-4 sekali bertakwa kepada Allah. Habis Hajjaj kata, lah macam ni. Dia kata, aku pun tak suka bermusuh dengan hang. Lah ni hang main jadi kawan aku. Macam tu pula pun lah. Tadi duk bunyi geretak garang dan sebagainya. Dia nampak kawan ni duk geretak-geretak tak makan. Pun aku baik pula. Dia kata, lah macam ni. Aku pun tak suka bergaduh dengan hang. Hang pun bukan orang ni. Hang pun orang bagus-bagus. Lah ni main jadi kawan aku. Aku akan bagi satu jawatan baik dekat hang. Satu bayaran aku akan bagi dekat hang. Dan hang duduk sebelah aku. Bila Hajjaj tawarkan macam tu dekat Sa'id bin Zubair, dia kata, aku tak mau semua tu. Aku duk buat apa yang aku duk buat lah ni, bukan nak harap benda-benda macam ni semua. Aku tak mau benda tu semua. Terima kasih banyak-banyak. Bila tolak tawaran dia, dia tanya pula dekat Sa'id bin Zubair. Dia kata, okeylah. Lah aku bagi satu peluang dekat hang. Sekali saja aku bagi. Kalau hang terima, okey. Hang tak terima, hang susah. Hang tak mau minta ampun kat aku lah. La ilaha illallah. Dia dah tak torah nak buat apa dengan kau ni. Dia pergi kot tu pula. Dia kata, lah satu saja. Sekali saja nak bagi. Dia kata, lah ni hang nak minta ampun dekat aku kata. Sa'id bin Zubair jawab kata, aku hanya minta ampun pada Allah. Dia kata, keras sungguh dia ni. Keras sungguh. Dia duduk nampak dah benda ni nak jadi karut kan. Benda ni nak jadi nak bawa. Dia duduk macam tu juga. Aku hanya minta ampun pada Allah. Hajjaj bila dengar macam tu, dia pun dah fed up lah. Dia terus beralih dekat orang-orang dia. Bunuh dia ni. Aku tak mau tengok muka dia. Dia bunuh bang dia ni. Sa'id bin Zubair, bila Hajjaj kata bunuh dia ni, dia senyum. Dia senyum. Bila dia senyum, Hajjaj lagi marah. Dia mau bila sebut kata bunuh ni lagu satu macam dia duk pegang kaki ke apa, ke duk buat teriak, ke duk panggil amma apa ke apa. Dia mau macam tu. Ini bukan gambar Hindustan. Bila dia pergi kata kat kontor macam tu, bunuh saja dia ni, Hajjaj senyum. Sa'id bin Zubair senyum dekat Hajjaj ni, dia senyum. Bila senyum, Hajjaj makin marah. Dia kata, pasal apa hang senyum? Dia kata, tak boleh terima dah. Dia nampak dia rasa macam orang duk pemain dia.
Dia kata, pasal apa? Kamu senyum pasal apa? Sa'id bin Zubair jawab kat dia, aku senyum, dia kata, kerana aku heran. Ada lagi rupanya orang yang tak takut dekat Tuhan dia lah. Tadi dia nak provoke kau ni, sekarang kau ni sudah provoke dia balik. Dia sudah kata dekat kau ni, dia kata aku senyum ni bukan pasal apa, aku duk fikir balik, aku heran. Dia kata ada lagi orang yang tak takut dekat Tuhan dia. Bila kata macam tu, Hajjaj terus kerja dekat orang hadut kerja pancung ni, orang dia ni, dia kata la juga, aku tak mau tengok dah dia ni hidup. La juga, letak kepala dia bagi putih bawang tengkok dia. Sudah, aku tak mau tengok. Maka kepala Sa'id bin Zubair ni pun ditekan rapat ke tanah ni. Tekan rapat ke tanah. Masa tekan kepala dia rapat ke tanah, dia baca ayat. Mulut ni baca ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dia baca ayat tu. Dia baca ayat tu, dia kata sesungguhnya aku hadapkan wajah aku ni kepada Allah, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku hadapkan ini dengan penuh ikhlas dan aku bukan orang musyrikin. Dia baca ayat tu. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia pun Arab, dia reti maksud ayat tu. Bila dia dengar ayat tu dibacakan, dia kata dekat kawan nak pancung ni, dia kata hang alih muka dia daripada menghadap kiblat. Pasal apa? Pasal dia ni masa ditekan kepala dia nak pancung tu, dia menghadap kiblat. Dia kata inni wajjahtu wajhi, aku menghadap muka aku ni kepada Tuhan. Dia kata alih muka dia kot lain. Meluat sungguh lah kalau sampai macam tu, meluat sungguh. Alih muka dia kot lain. Maka kawah anak pancung ni pun alih muka Sa'id bin Zubair ni menghadap kot lain. Dia baca ayat kita baca tadi, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dia baca ayat tu. Dia kata timur barat semua hak Allah punya. Makna dia hang kalih muka aku kok mana pun, Tuhan aku Allah ada di sana. Dia kata fa aynama tuwallu, kemana pun kamu alih muka aku, fasamma wajhullah, aku akan dapati Allah ada di sana. Dia kata innallaha wasi'un alim, Allah Tuhan yang maha luas rahmat lagi maha mengetahui. Dia baca ayat tu pula, Hajjaj ni tak tahu nak habang punya sakit hati, dia qiyau dekat kawah hadut nak pancung ni, dia kata hang pancung lah juga. Dia kata ni sampai macam tu, dia benci tengok ni, dia hang pancung lah juga, aku tak boleh tengok dia ni duk menyawa, bagi mati lah juga. Bila dia kata lagu tu, Sa'id bin Zubair baca lagi sepotong ayat Quran. Dia kata minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dia baca ayat tu pula, Tuhan kata minha khalaqnakum, daripada tanah kami jadikan kamu. Wa fiha nu'idukum, satu hari kamu mati, kamu balik kepada tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, esok hari kiamat esok kamu akan dikeluarkan dari tanah tu juga. Kamu jadi pada tanah, kamu akan dikebumikan dalam tanah, kemudian kamu akan dikeluarkan balik daripada tanah juga. Bila kata macam tu, dia ni pun angkat pedang nak bubuh tengkok Sa'id bin Zubair ni. Sebelum pedang tu kena tengkok dia, dia dan sebut lagi. Dia kata apa? Dia kata, ya Allah, mudah-mudahan aku merupakan mangsa terakhir kepada Hajjaj yang zalim ini. Dia kata, ya Allah, jangan izinkan sesiapa juga menjadi mangsa dia selepas daripada aku ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Putus tengkok dia. Seminggu cukup-cukup selepas Hajjaj, seminggu cukup-cukup selepas Sa'id bin Zubair mati dibunuh oleh Hajjaj, Hajjaj jadi gila. Dia mati dalam keadaan gila. Itu dia. Tuan-tuan, ini sejarah. Dalam hadis pun ada banyak cerita yang macam-macam ni. Dalam hadis pun ada banyak cerita orang yang baik-baik ni. Kita pergi buat lebih kurang, buat naya, buat zalim dan sebagainya, pemalu dia dan sebagainya. Kalau dia betul-betul baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia angkat tangan minta dekat Allah, Allah makbul. Pasal apa? Satu, dia orang baik-baik. Yang kedua, dia orang kena zalim.
Dia angkat tangan aja, Nabi SAW kata doa mazlum ni, doa orang yang kena zalim ni, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia betul orang baik dan dia kena zalim pula, dia angkat tangan minta, tak cepat lambat Tuhan akan bagi balasan kepada orang yang buat nanya dia. Sa'id bin Zubair ni orang cukup baiklah, orang cukup baik. Seminggu saja selepas dia mati, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tiba-tiba jadi gila. Tiba-tiba jadi gila. Dan dia habis umur dalam keadaan gila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa yang kita nak bagi tahu ialah hati-hati. Hati-hati kan. Kadang-kadang kita rapuh mulut lah. Kita rapuh mulut. Sampai tok guru, sampai orang-orang alim, orang yang baik-baik. Kita hidup cakap buat mulut capui, kata lebih kurang kat dia. Ni semua cari penyakit. Ni semua cari penyakit. Kalau kita tak kata apa kat orang yang baik-baik ni, apa nak jadi kat kita? Tak jadi apa. Kalau kita kata, ada benda nak jadi kat kita. Jadi lebih baik, tak usah kata. Lebih baik tak usah kata. Pasal hak kita kata tu pun kita tak tahu sebenarnya. Kita berdasarkan kepada dengar-dengar yang sampai dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tanya diri kita sendiri. Hati kita dia tahu jawapan dia. Dalam ramai-ramai orang dalam masyarakat kita ni, siapa kita percaya? Ni, dalam ramai-ramai yang ada dalam masyarakat kita ni, siapa yang kita percaya? Orang yang kita percaya ialah orang yang apabila kita dalam susah, apabila kita dalam hajat dan sebagainya, kita cari mereka. Ni orang kita percaya. Siapa dia yang bila kita susah, bila kita sakit teruk, bila kita dalam keadaan susah, bila kita dalam keadaan ada hajat tak tertunai, kita pergi cari siapa dia? Orang masjid. Orang masjid. Orang yang selalu duduk main masjid, orang yang kita tengok dia, hati kita kata dia baik, tapi mulut kita duduk kata dia jahat. Orang ni kita nanti cari bila kita susah. Pasal apa masa kita tak susah, kita cerca orang-orang macam ni. Dan saya cukup sedih lah dengan benda-benda macam ni, cukup sedih. Kan? Cukup sedap saja nak kata nak apa. Jangan tuan-tuan, jangan. Jangan. Kita kalau pergi masjid, kita tengok orang hak kita duk kata ni, cerca ni, sedangkan dia orang baik, dia duk semayang. Satu lagi ada satu syekh mana akan duk semayang, tengok satu macam yang rupa. Kita nak pergi berimam dengan siapa? Kita mesti pergi dekat orang ni. Kita tengok dia ni pakaian pun tertib, nampak air muka dia pun bersih. Kita rasa selesa nak berimam dengan dia. Padahal hak seorang lagi tu kawan kita. Bukan orang lain, kawan kita. Tapi kita lebih percaya kat kawan ni. Dia bukan kawan kita. Tapi kita tengok dia, kita tengok air muka dia, kita rasa kita percaya kat dia. Pada waktu nak sembahyang, nak berimam, kita pergi cari dia suruh jadi imam kita. Di satu waktu yang lain pula, orang macam ni yang menjadi sasaran cercaan kita. Piduk perli, piduk sindiang, orang pakai serban, piduk sindiang perli, orang pakai jubah, piduk perli, piduk sindiang, orang simpan janggut dan sebagainya. Apa satu faedah kita dapat? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni tanya diri masing-masing. Kita tak boleh tahan. Apa sebab tengok melampau sangat. Melampau sangat. Berasa nak tulis apa dalam surah abang tulis. Berasa nak kata apa kata dan sebagainya. Sedangkan kita duk baca Quran. Kita duk tengok tafsir Quran. Kita duk tengok hadis Nabi. Kita duk tengok sejarah-sejarah silam yang berlaku dan sebagainya. Tidak sepatutnya kita buat macam yang kita duk buat lah ni. Mudah-mudahan kita pakat-pakat jaga. Malu tuan-tuan. Malu kepada orang yang bukan Islam. Perbuatan kita ni, kita memalukan orang yang bukan Islam. So abang kemarin tuan-tuan tengok statistik kes sumbang mahram. Tengok statistik kes sumbang mahram daripada berapa 6 tahun 7 tahun ke belakang sampai tahun 2000 ke 2001. Statistik dipecah ikut bangsa. Melayu, Cina, India dan lain-lain bangsa. Dia tulis itu. Tuan-tuan tengok macam mana pecahan tu. Orang Melayu tiap-tiap tahun ratus kes sumbang mahram. Ratus. Sedangkan bangsa lain ada 12, ada 30. Orang Melayu 100 lebih semua. Sampai 160 lebih kes sumbang mahram. Kes haruan makan anak. Apa nak buat? Lepas itu pergi interview pula 2 orang.
Serabang kemarin pergi interview pula 2 orang, tanya pasal kes sumbang mahram, tanya pendapat depa-depa ni semua. Satu tu pula dia pergi jawab, bukan dia nak jawab macam mana nak selesaikan masalah ni. Tentu tengok apa jawapan dia. Dia kata, saya ada dengar satu berita, tu imam masjid pun ada juga buat benda ni. Daripada 1000 kes tu, ada satu kes tu imam pergi buat benda ni. Hak tu dia highlight naik. Nampak? Niat tu tak cantik. Niat tu tak cantik. Walaupun kita nak bagi tahu imam ke ustaz ke apakah bukan ada jaminan terlepas daripada dosa. Tetapi janganlah kes yang terpencil itu di-highlight sampai tenggelam hak 1000 kes lagi. Jadi kalau highlight benda ni tujuan apa? Kita nak tanya tujuan apa? Dia pergi habang pula, dia kata orang-orang agama ni, dia kata orang-orang agama ni, mereka tahu kata bila buat dosa boleh minta ampun, Tuhan boleh ampun tu sebab mereka mau buat. Berapa orang agama yang buat benda ni? Kita bila baca tulisan-tulisan macam ni, kita rasa frust lah dengan orang-orang macam ni. Rasa sangat frust dengan orang-orang macam ni. Dia mempunyai kecenderungan untuk ingat tak elok kepada orang yang mau kepada agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan buat macam tu. Seorang lagi tu boleh nampak boleh tahan sikit. Dia kata statistik tu walaupun menunjukkan orang Melayu ni ramai terlibat dengan sumbang mahram, dia kata tetapi kita boleh persoalkan lagi statistik tu boleh pakai ke tak boleh pakai, dia kata. Dan kita boleh persoalkan banyak benda lagi. Mungkin dia kata dalam masyarakat lain mereka tidak anggap itu benda besar yang perlu dilaporkan, maka mereka tak lapor. Bila tak lapor, tak jadi kes. Sedangkan dalam masyarakat Melayu Islam, benda ni satu benda yang sensitif dan besar. Bila berlaku, dia ni akan jadi satu isu dan benda ni akan dilaporkan. Dia kata dengan kerana tu nampak ramai. Itu jawapan lah. Walaupun nampak dia membela, tapi kita tak suka juga. Pasal apa? Pasal ramai tu kita tak suka. Soal bangsa lain lapor ke tak, itu soal secondary. Soal orang kita ramai, kita tak suka benda ni. Tuan-tuan, bila siasat balik, daripada 1000 hak terlibat dalam sumbang mahram dalam tempoh berapa tahun tu, kita pergi cek tengok, adakah mereka ni orang yang ahli main masjid, semayang, mengaji dan sebagainya. Kita nak kena cek yang tu. Kalau semua geng hak main masjid tu baca Nurul Ihsan buat kerja macam tu, kita tutup kuliah-kuliah ni sudah baca lah. Nah, tapi kita pasti golongan hak 1000 tu, golongan ni semua tak ada. Masjid apa semua ni tak ada. Maka dengan kerana tu dia tak kenal anak sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena baik sangka dengan Islam, kita kena sayang Islam. Kita memusuhi Islam, itu satu tindakan paling silap dalam hidup kita. Dan kita mati, kita akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Kita akan tengok pula cerita lepas ni, cerita tentang golongan yang mengatakan Tuhan ni ada wallahu a'lam. Sangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.